Tuan Yang Dipertua, saya juga merakamkan Al-Fatihah dan takziah kepada semua mangsa COVID-19 di negara kita yang sehingga 13 September 2021 telah berjumlah 21,124 kematian. Kita mesti berdepan dengan realiti. Realiti bahawa situasi COVID-19 Malaysia adalah antara paling parah di dunia. Ini berdasarkan pada bilangan penduduk dari segi jumlah, kadar kes baru dan kadar kematian. Ini tidak boleh dinafikan. Dari segi kewangan fiskal kerajaan pula, defisit bajet telah dinaikkan 2 kali dan unjuran pertumbuhan ekonomi tahun ini telah dipotong hampir separuh dari 7% ke 3.5 atau 4%, iaitu di bawah pada taraf kadar purata pertumbuhan ekonomi dunia dan ekonomi Malaysia dari segi nilai KDNK-nya masih rendah berbanding dengan nilai KDNK tahun 2019. Hutang kerajaan pula dijangka akan benar-benar mencecah 1 trilion pada akhir tahun ini berbanding 687 bilion ringgit pada akhir tahun 2017, yakni sebelum PRU 14. Kenaikan melebihi 47% atau 310 bilion ringgit amat laju sekali sejak PRU 14 pada ketika saiz ekonomi negara sedang mengucuk. Keadaan kritikal fiskal dan ekonomi negara ini boleh dilihat dari prestasi Bursa Saham Malaysia yang menjadi paling teruk di Asia Pasifik dan kedua tercorot di dunia selepas Venezuela pada separuh pertama tahun 2021 akibat pengaliran keluar dana asing setiap tahun yang tidak henti-henti sejak PRU 14. Sebagai perbandingan, betapa jauh kita sudah undur ke belakang berbanding dunia, nilai indeks Dow Jones USA telah naik 42% dari 24,000 poin pada bulan April 2018 sebelum PRU 14 ke lebih 34,500 poin semalam. Namun bagi tempoh yang sama, indeks Bursa Malaysia yang pernah digelar sebagai pasaran saham paling lama menaik dalam dunia atau World's Longest Bull Run Market sebelum PRU 14 pula jatuh 20% dari hampir 1,900 poin ke 1,550 semalam. Bagaimanapun, selepas pertukaran kerajaan ada sedikit pemulihan di mana Bursa Malaysia naik 100 mata setelah keyakinan pelabur asing mula kembali setelah mencatat pengaliran masuk dana asing bagi 5 minggu berturut-turut. Akan tetapi, prestasi pasaran saham kita masih antara yang terbelakang dalam dunia bagi tahun ini. Sebab itu, Tuan Yang Dipertua, pendekatan yang telah digunakan oleh kerajaan perlu berubah dan kita jangan menggunakan pendekatan yang telah terbukti gagal seperti sebelum ini. Kerajaan baru bermaksud perlu menggunakan pendekatan strategi baru untuk kembali pulih. Saya sebenarnya berpuas hati dengan perkembangan mutakhir ini di mana MOU kerjasama politik dengan pihak pembangkang telah dipersetujui. Selain itu, keinginan kerajaan untuk menaikkan sekali lagi had hutang kerajaan ke 65% bagi membuka ruang lebih besar untuk membantu kerajaan serta pelaksanaan moratorium pinjaman tanpa faedah bagi golongan B50 telah diumumkan oleh kerajaan. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan, tapi yang peliknya,
Saya dah mencadangkan perkara ini sekian lama, alih-alih pada masa itu dikatakan tak boleh, mustahil. Alih-alih bila berubah kerajaan, boleh pula. Saya berharap, Tuan Yang Pertua, perkara ini diperluaskan untuk melibatkan SME juga. Tuan Yang Pertua, realitinya pasaran saham Malaysia adalah di bawah nilai atau undervalued. Berbanding negara-negara lain yang pada ketika ini juga bermaksud kita ada peluang untuk membolehkan seluruh rakyat Malaysia turut terlibat bersama-sama dalam pemulihan ekonomi kita. Pada ketika ini, harga saham berada paras yang rendah yang bermaksud ada banyak syarikat membayar dividen yang lebih tinggi berbanding dengan kadar faedah bank. Muhammad izin laluan. Oleh itu,